Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadrat Allah di atas segala limpah dan kurnia-Nya. Kita berada pada penghujung bulan Zulhijjah. Tadi saya baca laporan daripada Arab Saudi yang mengumumkan bahawa 1 Muharram adalah pada hari Sabtu. Kerana tak nampak nak bulan Muharram, maka diputuskan 1 Muharram pada hari Sabtu. Jadi apakah kesannya tuan-tuan bila 1 Muharram itu pada hari Sabtu? Iaitu kita akan tengok nanti pada 9, 10 dan 11 Muharram adalah hari yang disunatkan kita berpuasa. Ya? Jadi Muharram ni adalah bulan yang disebut sebagai tahun baru Islam. Jadi apabila disebut 1 Muharram itu akan berlaku esok pada Sabtu, maka kita kena lihat nanti sama ada kita puasa 9 ataupun 10 ataupun 10 ataupun 11. Maka disebut sebagai 10 hari bulan Muharram itu sebagai hari Ashura. Kerana Nabi SAW suruh kita berpuasa sehari sebelum itu ataupun sehari selepas itu. Bagi tuan-tuan yang nak puasa 3 hari pun tak ada masalah boleh berpuasa. Jadi penetapan 1 Muharram itu juga penting, bukan hanya sekadar penetapan Syawal dan juga Zulhijjah untuk kita menyambut hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Baik, itu sekalian. Apabila kita seringkali di Malaysia menjadi satu trend ataupun budaya, bila sahaja masuk Muharram akan dibicarakan tajuk tentang hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada hakikatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berhijrah pada bulan Muharram. Bukan, hijrah itu tidak berlaku pada bulan Muharram. Ya. Namun seringkali kita menyambut awal Muharram itu dengan menceritakan tentang hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada masalah pun kita nak cerita tentang hijrah Rasul, cuma sebagai pengetahuan kita juga bahawa Nabi tidak berhijrah pada bulan Muharram. Baik, jadi pada kesempatan waktu yang singkat ini, saya mengambil ruang sedikit untuk membicarakan juga tajuk hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Iaitu peristiwa yang besar yang berlaku kepada Nabi SAW. Saya merujuk kepada buku yang saya tulis, iaitu Cabaran Dakwah Nabi Muhammad SAW. Buku ni saya terbitkan tahun 2019 dan insyaAllah dalam sebulan 2 lagi ada terjemahan dalam bahasa Inggeris yang tengah finalize. Itu sekalian. Pertama kita kena lihat bahawa Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. 13 tahun ini satu tempoh yang panjang. Kemudian Nabi berdakwah di kota Madinatul Munawwarah 10 tahun. Itu perkara basic, perkara asas yang semua orang mesti ambil tahu. Sebagai seorang Muslim kita kena tahu. Jangan ambil ringan tak tahu. Mesti kena tahu bahawa perjuangan baginda Nabi SAW itu sebagai seorang Rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu 23 tahun. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah, banyak sekali peristiwa yang berlaku yang menjurus kepada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala perintah Nabi untuk berhijrah. Jadi tuan-tuan nak disebut di sini bahawa Nabi tak boleh pandai-pandai hijrah. Walaupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun mengarahkan 2 kumpulan sahabat yang berada di kota Mekah berhijrah ke Habasyah. 2 kali hijrah, tapi Nabi tak pergi. Sebab apa? Sebab Nabi tak boleh pandai-pandai membuat keputusan untuk dia keluar daripada kota Mekah, iaitu berhijrah di tempat lain. Itu tak boleh. Sebagaimana juga Nabi Yunus AS yang meninggalkan kaumnya apabila dah rasa kaumnya tak nak terima dakwah, dia dah rasa letih, dia pun rasa penat, maka dia ambil keputusan meninggalkan kaumnya, naik kapal. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menegur tindakan Nabi Yunus AS sehinggalah kita sedia maklum baginda dicampakkan ke dalam laut dan ditelan oleh ikan Yunus.
hinggalah dia duduk dalam perut ikan Yunus itu dalam tempoh yang Allah saja yang mengetahui. Ada riwayat kata 7 hari, ada riwayat kata 15 hari, ada riwayat kata lebih daripada itu, Allah Alam, kita tak tahu. Tapi itu bukan perkara yang pokoknya. Perkara pokoknya iaitu para rasul tak boleh buat keputusan sendiri dalam bab meninggalkan kaumnya, tak boleh. Nabi Lut alaihi salam, ketika mana malaikat datang bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, maka Nabi Ibrahim tanya, bagaimana dengan sepupu aku iaitu Lut? Maka berkatalah para malaikat, dua orang malaikat, bahawa Lut ni diperintahkan keluar daripada tempat tinggalnya kerana akan turun bala Allah. Jadi apa yang saya nak sebut di sini bahawa para rasul ni dia tak boleh pandai-pandai nak tinggalkan kaumnya, nak buat siri dakwah yang baru, dia tak boleh. Sebab itu para rasul ni hidup dengan wahyu. Hidup wahyu, bila Tuhan perintah baru boleh buat. Baik. Kalau kita tengok dakwah Nabi 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Dan 10 tahun itu adalah dipanggil zaman-zaman Nabi SAW dapat implement apa yang dia nak buat berdasarkan perintah Allah. Banyak, iaitu khususnya berkaitan tentang syariat, hukum-hukum agama. Ya. Tapi 13 tahun itu tempoh tekanan yang begitu besar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, inna ma'al usri yusra. Apabila ada kesusahan akan ada kesenangan. Jadi kalau kita lihat pada konteks ayat itu, Rasulullah SAW berdepan kesusahan yang lebih lama berbanding kesenangan. 13 tahun dalam dakwah di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Tekanan yang paling dahsyat adalah di kota Mekah, iaitu golongan-golongan musyrikin. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi untuk berhijrah. Sebelum hijrah itu berlaku beberapa peristiwa besar. Antaranya tentu sekali iaitu melampaunya golongan Quraisy, mereka yang gagal memujuk Rasulullah SAW untuk meninggalkan dakwah. Mereka yang memujuk Rasulullah SAW supaya kompromi dalam bab penyembahan ketuhanan. Mereka minta Nabi kompromi. Tahun ni kami ikut agama kau, tahun depan kamu ikut agama kami. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi misi-misi ataupun strategi golongan kafir Quraisy semuanya tidak berjaya. Bila tak berjaya, maka mereka bertambah marah, dihasut oleh syaitan, dan mereka pun membuat perancangan yang kalau kita fikir tak sewajarnya orang yang pernah hidup dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang gembira dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba mereka buat perancangan iaitu kita mesti membunuh Muhammad. Tuan-tuan bayang, duduk sekampung, daripada kecil mereka percaya, mereka panggil Nabi sebagai Al-Amin. Tapi kerana mereka tak nak terima dakwah Rasulullah SAW, Nabi pun tak paksa. Nabi tak paksa mereka untuk menerima Islam. Nabi seru memberi dakwah, ajak saja. Tapi mereka datang kepada tahap yang melampau, sehinggalah pemimpin-pemimpin Quraisy membuat satu perancangan yang besar, iaitu untuk membunuh Nabi SAW. Dalam perancangan mereka itu sekalian terdiri oleh beberapa orang, iaitu Abu Jahal bin Hisham yang mewakili kabilah Bani Makhzum, Jubair bin Mut'am, Taimah bin Adi bin Al-Harith bin Amir mewakili Bani Naufal bin Abdul Manaf, Syaibah dan Utbah, kedua-keduanya adalah anak Rabi'ah dan Abu Sufyan bin Harb mewakili Bani Abdul Syam bin Abdul Manaf, Al-Nadir bin Harith, orang yang mencampakkan pundi-pundi najis sembelihan ke atas Rasulullah SAW ketika baginda solat di hadapan Kaabah mewakili Bani Abdul Addar, Al-Bukhturi bin Hisham, Zamah bin Al-Aswad dan Hakim bin Hizam mewakili Bani Asad bin Abdul Al-Uzza, Nabiyah bin Mahbah, kedua-duanya anak laki Al-Hajjaj mewakili Bani Saham, Umayyah bin Khalaf mewakili Bani Jumah. Jadi tuan-tuan, saya sebut nama-nama ni untuk beritahu bahawa di kota Mekah ni terdapat kabilah-kabilah yang ramai. Mungkin kita hanya dengar Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, kita dengar mereka tu Quraisy, tetapi tuan-tuan sebenarnya hakikatnya ada pelbagai lagi keturunan-keturunan yang memegang tampuk kekuasaan di kota Mekah. Ini bukan satu keturunan sahaja. Maka mereka pun merancangkan untuk apa?
untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tiba dalam perancangan itu, bila pemimpin-pemimpin dibuat perancangan, maka mereka telah dihasut oleh iblis yang datang dalam bentuk manusia, ya, yang berpakaian seperti orang alim. Sebab apa tu? Sebab manusia ni dia mudah percaya dengan penampilan orang. Iblis ni pandai. Jadi dia datang dalam bentuk orang alim, pakaiannya seperti ahli sufi, orang yang tunduk, orang yang nampak ada kebergantungan dengan agama. Maka dia memperkenalkan dirinya sebagai najat. Orang pun datang panggil dia syekh. Dia tengok alim, tengok orang tua, tengok pakaiannya seperti ulama. Lalu dia pun datang masuk mesyuarat, duduk di situ. Maka dalam mesyuarat itu ada beberapa cadangan. Yang pertama, cadangannya ialah kita keluarkan Muhammad dari sini, buangnya ke negeri lain. Selepas itu kita jangan pedulikannya, ke mana dia hendak pergi dan jatuh. Kemudian kita pulih semula masyarakat kita. Tuan-tuan sekalian, cadangan ini telah disampaikan oleh Abu Al-Aswad. Ini cadangan pertama. Apa dia? Kita buang Muhammad ni ke negeri lain, buang negeri. Betul lah, tak dia lah, biar dekat sana, dan kita bangunkan balik masyarakat Mekah. Cadangan ini tuan-tuan terus ditebak oleh iblis. Yang datang tadi menjadi seorang syekh, dia kata, demi Allah, iblis pun sebut, demi Allah, kamu tidak ada cadangan lainkah? Tidakkah kamu perhatikan bahawa Muhammad ni seorang yang pintar bercakap dengan kata-katanya yang halus dan manis, serta berupaya mempengaruhi dan menawan hati orang. Jika kamu berbuat demikian, kamu tidak akan selamat, kerana dia, yakni Muhammad, akan memasuki ke perkampungan dan pendalaman Arab yang lain. Kemudian dia akan memimpin untuk menentang dan melanyak kamu semua dan melakukan apa sahaja yang dia kedakinya. Kita tengok tuan, iblis ni dia masuk dalam mesyuarat, ya, berupa bentuk manusia. Jadi cadangan untuk buang negeri kat Rasulullah SAW tu, dia yang bantah. Dia yang bantah. Kemudian cadangan kedua oleh Abu Al-Bukhturi, dia kata, kita penjarakan Muhammad dalam kurungan besi, tutup pintunya dan dikawal dengan sekat bukit, serta tengok apa yang terjadi. Ini cadangan kedua. Cadangan pertama tadi, buang negeri. Cadangan kedua, tahan di dalam satu sel, tutup apa-apa dan tengok apa akan berlaku. Sekali lagi iblis menempelak cadangan itu. Apa kata iblis? Demi Allah, itu bukan cadangan yang baik. Kalau kamu kurungkannya sedemikian rupa, akhirnya hari itu akan bocor keluar dan sampai kepada pengetahuan pengikut-pengikutnya. Nanti mereka akan menyerang kamu, kemudian membebaskannya dari tangan kamu. Malah akan bertambah pula pengikutnya dan akan melakukan penentangan terhadap kamu. Cadangan ini tidak boleh dipakai. Cuba cadang yang lain. Tengok tuan-tuan, ini iblis masuk sebagai ahli mesyuarat, dia dah jadi pengurusi. Dia pun tak jadi pengurusi buat cadangan yang lain. Jangan. Orang tuan-tuan nak bantah tak berani sebab tengok macam tu guru. Dia ini tu guru ni mesti ilmu tinggi. Macam zaman kita kan, orang pakai serban, pakai jubah, pakai itu pakaian yang baik, pakaian sunnah. Tak pakai serban, pakai jubah, pakai celak, itu pakaian yang baik. Tapi ada orang yang tak baik menggunakan benda itu untuk kepentingan dia. Kita kena hati-hati. Orang yang menyamar ni macam-macam. 2-3 hari lepas tu saya berhubung dengan sahabat saya, imam Masjid Christchurch di New Zealand. Sahabat saya orang Melayu, dia telah dilantik menjadi imam Masjid Christchurch yang berlaku tembakan baru-baru ni, beberapa tahun lepas. Namanya Idris. Dia dulu juruter kerja di dia mengaji Islam, tapi dia masuk universiti dalam bidang lain. Dia kerja di Sony, mungkin orang sini pun kenal dia. Nama dia Imam Idris, dan dia telah dilantik menjadi imam Masjid Christchurch. Sebelum ni dia jadi tukang sembelih di New Zealand juga. Ya. Jadi saya 3 hari lepas saya bercakap dengan dia. Dia kata Ustaz, bila nak datang? Saya kata tak boleh lagi, saya ada kekurangan waktu yang tak boleh nak datang. Dia kata pada awal bulan Julai New Zealand sudah membuka sempadan untuk orang luar masuk. Jepun belum buka lagi. Jepun ada kes COVID yang tinggi sekarang ni. Semalam saya baca jumlahnya hampir mencecah 200 lebih. Ya.
Jadi dia pun mengadu dengan saya masalah umat Islam di sana. Dia kata, Ustaz datanglah Ustaz, kita buat program kat sini, banyak masalah. Salah satu masalah besar dia pun, iaitu masalahnya imam satu lagi di Masjid Kristian yang sebelum ni. Dia kata apa masalah? Dia kata, Ustaz, orang ni baca Quran pun salah. Dia orang Mesir. Dan dia tak datang pun jadi imam. Dia tak datang pun. Dia ambil elam, dia datang baca kutubah saja. Dan dia bukan orang bidang agama. Jadi masalahnya juga, dia datang dengan memakai gelaran syekh. Bila datang gelaran syekh, dia orang awam, oh, dia tanjung lah dia. Waktu isyak, dia main badminton. Tak datang jadi imam. Jadi ini masalahnya. Sebab apa? Sebab manusia ni terpengaruh dengan tengok orang ni orang Arab, orang ni pakai jubah, orang ni syekh. Oh, dia kata masalah besar. Memang masalah besar. Dia hanya akan berada bila wartawan datang untuk membuat temu bual dan sebagainya. Ini tentu ini berlaku. Sampai hari ini pun berlaku. Orang-orang yang menggunakan agama itu untuk kepentingan peribadinya, bukan untuk kepentingan ummah. Nah, ini masalah-masalah kita kena hati-hati lah. Kena hati-hati. Sebab tu saya sering menasihati bahawa kita datanglah kuliah-kuliah terbuka daripada yang tertutup mungkin dalam WhatsApp group, Telegram. Yang kita pun tak kenal siapa dia. Ajaran sesat berkembang banyak tu sekarang ya. Dalam Telegram dan sebagainya, orang yang baca Quran pun tak betul mengaku dia ustaz, mengajar ajaran-ajaran kitab yang telah pun difatwakan oleh JAKIM sebagai kitab-kitab yang sesat. Jelas. Tapi orang baru tu, budak-budak muda mana tahu. Dia tahu tak kitab-kitab itu sesat. Hasan Anak Rimau, itu semua kitab-kitab yang sesat ya? Yang telah pun ada unsur-unsur yang bercanggah dengan agama. Ma'rifatul kenali itu semua nama cantik tu kan, nama cantik tapi kontennya bermasalah. Orang muda sekarang mana tahu. Lalu mereka ikut. Dan kumpulan tu tuan-tuan bukanlah sedikit. Satu kumpulan WhatsApp, satu kumpulan Telegram yang saya tengok ada terlibat ajaran sesat tu jumlahnya 16,000 orang. 16,000. Baik. Jadi tuan-tuan datanglah kuliah-kuliah yang terbuka supaya kita kenal siapakah tenaga-tenaga pengajarnya. Dan kita pun tak rasa khawatir dengan pihak Datuk Bahasa Surau Masjid. Pastinya telah pun memastikan para pendahulu itu memiliki kelayakan untuk menyampaikan kandungan-kandungan agama. Baik, balik pada perbincangan kita tuan-tuan sikit ni. Maka apabila kedua-dua cadangan oleh pemimpin Quraisy ini yang nak membunuh Rasulullah SAW untuk menghalau Nabi keluar daripada Mekah dan juga mengurung Nabi SAW dalam sel ataupun penjara ditolak oleh iblis, maka syaitan manusia iaitu Abu Jahal. Abu Jahal ni kita panggil dia syaitan manusia ya. Dia mengatakan apa? Dia kata, demi Allah sesungguhnya aku ada satu cadangan untuk kamu. Apa dia? Mereka ditanya, apakah cadangan kamu wahai Abu Al-Hakam? Jawab Abu Jahal, aku melihat setiap kabilah mesti memilih seorang pemuda yang tangkas dan lincah. Kemudian kita serahkan kepada setiap mereka sebilah pedang yang tajam untuk membunuh Muhammad serentak. Jadi tuan-tuan tengok Abu Jahal tuan-tuan, jahat dia memang luar biasa. Dia kata dia dah plan supaya, sebab apa? Kalau satu kabilah bunuh Nabi SAW, kabilah-kabilah yang lain akan perang. Maka dia kata macam ni, kita ambil semua kabilah yang ada kat Mekah ni yang mempunyai kuasa, ambil seorang pemuda daripada setiap kabilah, bagi pada mereka pedang yang paling tajam, dan mereka kepung Muhammad, semua pukul ataupun menghentakkan pedangnya ke atas Rasulullah SAW. Biar nanti dia kata siapa yang bunuh Muhammad, yang bunuh ni semua wakil-wakil kabilah. Tentu bayang. Sampai tahap tu Abu Jahal memikir untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan dia kata, maka tamatlah riwayat Muhammad dan kita pun boleh berehat. Apabila mereka lakukan demikian itu, bermakna semua kabilah bertanggungjawab. Dan Bani Abdul Manaf tidak mampu untuk memerangi ke semua kabilah ini. Sebagai gantiannya, mereka akan berbuah hati dengan pembayaran dia. Nabi itu dalam Bani Abdul Manaf, keturunan Abdul Manaf. Jadi bila Rasulullah SAW dibunuh, mereka kata
Tak boleh nak salah siapa-siapa. Jadi solusinya apa? Solusinya kita ramai-ramai bayar. Dia dah pampasan. Dia dipampasan lah. Kerana membunuh. Itu bayar pampasan dan settle. Cukup. Apabila Iblis mendengar cadangan yang disampaikan oleh Abu Jahal, kata Iblis, pendapat inilah yang paling terbaik dan aku pun berpendapat sedemikian juga. Iblis tu tak menyahut yang datang tadi sebagai seorang lelaki tua, sebagai seorang lelaki disebut sebagai Najat, dan dia pun setuju bahawa bunuh Muhammad ni masalah akan selesai. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, cadangan ini disebut juga dalam Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Apabila manusia merancang, Allah juga merancang. Kita jangan lupa, kita tentu buat macam-macam perancangan, tapi Allah tak ada perancangannya sendiri, iaitu Allah menjanjikan keselamatan ke atas Rasulullah SAW. Sebab Allah yang jaga dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari, satu malam Nabi tidur, Nabi bermimpi. Kata Nabi, aku bermimpi aku melihat pohon-pohon tamar. Aku menjangkakan bahawa tempat itu adalah Yaman. Maknanya Nabi kata, aku menjangkakan tempat itu Yaman, maknanya Allah nak hijrahkan aku ke satu tempat yang banyak pohon tamar. Sebab Nabi tak tahu pasal Madinah, Nabi tak tahu pasal kota Madinah ni, Nabi belum lagi pernah pergi ke sana pun. Cerita tentang Yaman ni banyak orang pernah pergi, dan orang Mekah pun tak ada urusan nak pergi ke Madinah. Sebab ia bukanlah satu kawasan yang berada di laluan orang pergi berdagang ke Syam. Kawasan Madinah ni bukan kawasan popular yang dikenali sebagai Yathrib pada ketika itu. Tetapi rupanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Yaman, sebaliknya adalah Yathrib. Pergi ke Yathrib. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam surah Al-Anfal ayat 30 yang bermaksud, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan membunuhmu ataupun mengusir kamu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, dan Allah lah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Ayat ini yang disebut sebagai wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi tuan-tuan, Allah menjanjikan bahawa walaupun pihak musuh yang menentang Nabi ini perancangan dia rapi kan. Kalau kita lihat sebelum Rasulullah keluar daripada kota Mekah tu, mereka dah tutup semua laluan. Tak ada kawasan-kawasan yang boleh lolos, tak ada. Semua dikawal oleh pemuda-pemuda yang tangkas. Kerana mereka ditawarkan sesiapa yang berjaya membunuh Muhammad akan diberikannya 100 ekor unta. Tuan, 100 ekor unta itu satu jumlah yang sangat besar. Orang akan terpengaruh, orang akan tertarik. Bunuh je kawan tu dapat 100 ekor unta, siapa tak nak? Orang muda pula. Orang muda tu kan hidupnya enjoy. Dia nak kepada kekayaan, nak kepada harta, maka ditawarkan habuan-habuan dunia ni. Kita pun tengok kes-kes yang melibatkan rempit. Apa tawaran-tawarannya? Tawarannya wanita, tawarannya wang ringgit. Anak-anak kita terpengaruh, lalu mereka pun terlibat dengan merempit. Kenapa? Hadiahnya wanita, keseronokan, kenikmatan dunia. Yang orang muda tu kan sifat dia begitu. Dia seronok pada benda-benda yang indah, benda-benda yang menggiurkan. Itu sifat orang muda. Sebab tu disebut orang muda yang hatinya berada di masjid dijanjikan syurga. Orang muda yang hatinya sentiasa berulang-alik ke masjid dijanjikan syurga. Salah satu kumpulan, ada 7 kumpulan ni, satu kumpulan orang muda. Tapi sekarang nak jumpa orang muda ke masjid payah kan. Mari semua ni dah senja, mata pun tak pernah nampak, telinga pun tak pernah dengar. Kuliah lama-lama pun tak boleh, sakit pinggang, sakit betul. Orang muda tak pernah datang. Orang tak pernah datang. Sedangkan kalau orang muda tu hatinya tertambat di rumah-rumah Allah, jadi syurga. Susah kan? Susah. Orang muda datang sembahyang Jumaat pun lambat. Duduk ujung-ujung. Datang paling lambat, balik paling awal. Yang datang yang awal-awal siapa dia? Warga emas yang menjadi tiang seri surau dah masjid sekarang ni. Warga muda datang pun lewat, datang pun tidur, cari pot-pot yang sesuai untuk bersandar, pot-pot yang sesuai untuk lentuk. Sebab hatinya tidak ada
di rumah Allah. Datang sebab apa? Dia tanya kenapa datang sembahyang. Datang sembahyang lah hari ni hari Jumaat. Betul lah hari Jumaat. Datang sembahyang Jumaat. Tapi awak tu datang kenapa? Hari Jumaat datang sembahyang. Ya, tu tak payah bagi tahu. Orang Islam memang akan datang. Awak sendiri datang kepada untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ampunan Allah, untuk meraih keadaan pahala. Banyak lagi benda-benda yang kita kena tahu. Kenapa kita datang? Bukan sekadar tash'in. Datang sembahyang balik pun tak ada apa. Impactnya tak ada apa-apa kesan. Maka Jibril datang bertemu Nabi SAW pada malam hari dan mengatakan, wahai Muhammad, diperintahkan kepada kamu untuk berhijrah. Baru datang wahyu. Bila turun ayat ni, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin, maka Jibril turun. Maknanya sudah sampai climax. Sudah sampai climax bahawa Muhammad kena tinggalkan tanah tumpah darahnya. Betul, susah kan? Susah. Nak meninggalkan tanah tumpah darah saja susah. Tapi Allah mengatakan hijrah itu baik untuk kamu. Maka Nabi tidak ada apa-apa persoalan dengan Jibril. Maka dia pun esok pagi pergi rumah Abu Bakar. Pada waktu tengah hari, jarang tuan orang Arab ni tengah hari pergi rumah orang sebab cuaca panas. Jadi bila duduk dalam rumah dengan cuaca panas, mereka memakai pakaian yang nipis saja. 2 hari lepas saya juga telefon ke Saudi. Di Riyadh saja tuan-tuan, suhu 43, 44, 45 hingga mencecah 47 darjah Celsius. Siang hari. Malam hari tak ada matahari, suhu 40 darjah Celsius. Saya kata, tak mandi ke? Dia kata nak mandi pun Ustaz. Mandi pun air laut yang telah disulingkan lagi kulit jadi rosak. Jadi tuan-tuan bayang, kita ni syukurlah tuan-tuan duduk iklim khatulistiwa, tak payah bawa krim ke sana dan kemari. Mereka terpaksa bawa krim sebab kulit mengelupas. Kenangkan cuaca panas di sana pun kita kata, ya Allah, syukur ya kita tuan-tuan. Kalau tidak tuan, kita pun kena bawa krim, sapu muka, sapu tangan, supaya kulit-kulit kita tidak terlalu kering ataupun berlaku rashes ataupun gatal-gatal dan juga penyakit-penyakit kulit akibat daripada cuaca terlalu panas. Kita alhamdulillah dan syukur pada Allah. Walaupun cuaca mendung dan sebagainya, kita alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi pun pergi jumpa Abu Bakar. Abu Bakar pun terkejut sebab Nabi datang pada waktu yang biasanya orang tak melawat rumah orang tengah hari rembang tu. Maka dia pun kata pada Abu Bakar, boleh tak kamu keluar sekejap wahai Abu Bakar? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, tak ada siapa pun yang ada sama-sama kamu ni, hanyalah keluarga kamu ya Rasulullah. Sebab apa? Aisyah tu anak kepada Abu Bakar, Aisyah tu isteri kepada Rasulullah SAW, bukan orang lain pun, kita ni semua keluarga. Maka kata Abu Bakar, aku telah diizinkan oleh Allah untuk keluar. Maknanya untuk hijrah lah. Sebelum ni sahabat-sahabat dah pergi, ini aku sampai perintah Allah. Demi kamu sebagai bapaku. Bapa apa? Pak mentua lah. Abu Bakar ni Pak mentua Rasulullah SAW. Apakah aku akan mengiringi kamu? Abu Bakar kata, demi kamu sebagai bapaku. Bapa dalam konteks Abu Bakar kata pada Rasulullah ni sebagai ketua, Nabi pula dengan Abu Bakar sebagai Pak mentua. Kata Rasulullah betul. Maknanya tuan-tuan, Abu Bakar dipilih oleh Rasulullah pun atas sentuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja-saja Nabi pilih Abu Bakar. Sebab itu dalam surah Taubah surah 9 ayat 40, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Abu Bakar. Ketika sahabat kamu yang berada dalam gua bersama kamu dalam keadaan gundah gulana, hatinya tidak tenteram, katakan kepadanya, la tahzan innallaha ma'ana. Tuhan suruh Nabi beritahu pada Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, jangan duka cita, Allah itu bersama dengan kamu. Jadi tuan-tuan sekalian, nak cerita di sini bahawa sebelum Rasulullah SAW nak berhijrah ke Madinatul Munawwarah itu, yang kita tak sempat nak bincang episod yang panjang tu, saya nak sebut beberapa perkara penting, kesimpulan yang kita boleh ambil. Yang pertama, nak dapat kejayaan, Nabi berdepan dengan kesusahan yang lebih panjang daripada kesenangan. 13 tahun ditekan, 10 tahun di Madinah. Maknanya tekanan itu lebih banyak, ujian yang lebih besar, baru Nabi dapat dan satu ruang untuk sedikit keselesaan, iaitu 10 tahun. Sama macam kita dengar, kita pun sama. Jadi jangan kita duk ingat kita ni sampai sekarang duk susah aja, duk pusing. Tak, tekanan yang banyak itu nanti akan datang kepadanya kesenangan. Kita akan dapat kesenangan. Kesenangan yang macam mana? Kesenangan yang Tuhan bagi pada penghujung hayat kita lah.
hujung-hujung hayat kita ada masa nak baca Quran. Dulu kita sibuk kelang kabut ke sana kemari macam-macam tak ada. Tapi sekarang kita ada masa pergi surau, dapat baca Quran, dapat berzikir, dapat bertadarus, dapat membetulkan bacaan. Itu satu nikmat yang besar. Nikmat yang besar yang bukan semua orang dapat. Ada orang sampai ketua tak berhenti-berhenti. Sebab apa? Mungkin faktor-faktor keluarga, anak-anak dia ramai, masa tengah belajar, tak cukup kewangan dan sebagainya. Kita tu dah alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita taklah kaya, taklah banyak duit, tapi kita ada ruang untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dalam mazhab Muslim, saya rasa cukuplah satu kesimpulan itu. Ada dah masuk waktu Jumaat. Jadi tuan-tuan berilah perhatian ketika khatib membaca khutbah. Tinggalkan dah telefon bimbit tu sekejap. Ya, tinggalkan dunia tu sekejap, simpan. Ya, matikan telefon bimbit tu, beri perhatian. Berzikirlah, beristighfarlah kepada Allah, berselawat atas Rasulullah SAW. Jangan kita dah bawa sangat gadget-gadget tu sampai dalam hati kita. Sampai duduk dalam surau masjid pun tak habis lagi dengan gadget. Khatib baca khutbah pun tak habis lagi dengan gadget. Kita ni nak jadi apa tu? Fikir ni kita ni jauh kita daripada Allah, dah duduk dalam rumah Allah tapi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berikanlah masa untuk kita memberi perhatian terhadap isi kandung khutbah yang akan dibaca oleh khatib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.